Lalu dia berkata, dosa telah membuat hati gelap hingga keras dan kering. Lalu tabib berkata, ubatnya adalah tadarruk dan istighfar di tengah malam dan waktu petang, segera taat pada Allah dan mendekatkan diri padanya. Itulah ubat hati dan pembalut segala cela. Masalah kita tanya balik di kita kan, istighfar tu bila? Kadang-kadang time terperanjat baru istighfar kan, dan terperanjat terkejut nampak suami balik, astaghfirullahalazim. Masa bila balik dia marah lelaki kalau tak terperanjat memang tak istighfar. Tu salah tu kan. Kok rajin pernah sahabat tanya, kaifana astaghfir ya Rasulullah? Nabi ajar astaghfirullah. Kok kita rajin lagi? Astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini. Nampak makin ramai orang. Makin semangat pula dah rasa kan? Zulhijjah, yalah. Ramai yang puasa ini. Ramailah. Tak dapat lah sambil dengan camah ambil ngunyah sambal. Kan? Pertama saya minta maaf ada yang marah pasal itik salai tak bawa hari ni. Saya daripada Jumaat hari tu sampai semalam tak balik lagi. Sampai malam tadi tu saya berada di Pangkor. Malam tadi baru sampai sinilah. Tak balik rumah lah ni dah. Berapa hari tak jumpa rumah dengan anak-anak. InsyaAllah yang next pun nanti kita beritahu ya. Saya nak tanya, adalah yang beritahu ramai nak yang itik salai tu tak payah masak pun tak apa. Dia nak itik salai saja. Berapa ramai anak tu? Tak ada kan nak siap masak kan? Kan ada seorang nak seko macam ni gantung dia bawa kan? Tentu macam mana pula? Tahu warna sama-sama debat bawa dan kereta tu keluar tu. Bawa aja ya, tapi saya bawa yang dah siap masak lah. Cuma yang hari tu macam portion tu besar sangat katanya. Kan buat kecil-kecil sikit lah. Janji dapat rasa lah kan. InsyaAllah. Besar-besar benar pula ya. Siapa ada orang tu dia nak paruh ya dah. Paruh itik tu dah saja lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita sambung ya. Ibrahim bin Hakim berkata, bapaku jika hendak tidur dia pergi ke laut lalu bertasbih, maka datanglah ular-ular laut bertasbih bersamanya. Wahab bin Munabbah berdoa kepada Allah agar tidak suka tidur di malam hari. Ni tajuk kita masih lagi, taat dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, bab 11. Bab 11 tapi kita dah luar dah tu sampai pada perenggan ke berapa tu. Cari yang tu. Ibrahim bin Hakim berkata tu. Dia lagi dua muka surat Nabi. Wahab bin Munabbah berdoa kepada Allah agar tidak suka tidur di malam hari, maka dia tidak tidur 40 tahun. Allahu Akbar. Tak tidur 40 tahun sebab sayang ke Allah Ta'ala, cinta ke Allah Ta'ala. Bersama dengan itu ni Hasan Al-Hallaj mengikat tumitnya sampai ke lutut dengan 3 tali. Bersama itu tiap sehari semalam dia solat 1000 rakaat. Dia ikat kaki dia dengan tali supaya nak tahan kaki dia supaya dia boleh bersolat dengan banyak. Dia nak tahan kaki dia. Macam contoh kita lah, macam tu dulu. Ni dulu tak ada lagi operate yang masukkan boleh ikat urat dan sebagainya kan. Macam sekarang dah ada operation. Dulu tak ada. Tu dia ikat tumit dengan kaki dia tu, dia biar kaki dia yang sakit tu dia boleh tampung.
kan, sebab nak semayang punya pasal tu. Yang ketika saya bercamah di Kuala Pilah dulu, lepas tu semayang isyak, ada seorang lelaki tu masa angkat takbir tu, pakcik ni masa angkat takbir tu dia dah melutut dah. Dia semayang tu dia berdiri, orang lain berdiri dia melutut, sebab dia kata tu cara dia paling mudah dia nak sujud. Jangan main-main kalau kita cerita kan, orang kalau dia dah dapat kelazatan beribadah tu macam tu lah. Kenal tak Ustaz Nafiah? Ustaz Nafiah kan, dia sakit apa? Kanser kan, dekat hidung dia tu kan. Waktu bulan 3 itu saya jumpa dia di Mekah, berbual dengan dia. Dia dah bertahun tak dapat sujud. Macam mana, entah macam mana, bila dia berada di Madinah tu, dia nampak tiba-tiba rasa macam sedap je kapet ni. Dia ikhtiar dapat dia sujud, dan dia menangis sungguh-sungguh sebab Allah bagi izin lagi kat dia untuk dapat sujud bila dia solat. Dia kata, bayangkan orang bila dapat peluang kan macam tu. Itulah dia kan? Allah izinkan dia dapat dia sujud balik semula setelah bertahun kan, sebab dia tak boleh nak tunduk kan, sebab sakit kan. Dapat dia, alhamdulillah, syukur sangat dia kata-kata kan. Macam itulah. Ini ada orang sihat walafiat, elok semua, tapi bukan tak sujud, memang tak semayang. Aduh tuan-tuan ya. Jadi Al-Junaid setiap kali pergi ke pasar, dia buka dan masuk ke kedainya, lalu dia masak sate dan dia solat 400 rakaat. Allahu Akbar, 400 rakaat. Setelah itu pulang lagi ke rumah. Habsyi bin Daud selalu solat isyak sampai ke pagi, semayang isyak sampai ke pagi. Bayangan macam mana tu, khusyuk itu, dia punya teliti itu kan. Kita sampai ke pagi kita isyak adalah orang tu kan. Macam tu. Maka sepatutnya orang mukmin sentiasa berwuduk, jika batal segera berwuduk dan solat 2 rakaat, juga sentiasa menghadap kiblat semasa berada di dalam majlis. Dan rasakan di dalam hati seolah-olah berhadapan dengan Rasulullah SAW, hingga selalu berbuat sesuatu dengan berhati-hati, sanggup menahan sakit, tidak membalas orang yang menyakiti, malah mengampunkannya, tidak membanggakan diri dan amalnya. Sebab ujub itu sifat syaitan. Dia lihat dirinya hina, tapi melihat orang lain soleh dan mulia. Barang siapa tidak memuliakan orang soleh, Allah mengharamkan baginya menemani mereka. Barang siapa tidak memuliakan taat, Allah akan menarik lazatnya beribadah dari hatinya. Maknanya bila kita dalam hati ni terasa Allah Ta'ala ada dengan kita, kita akan jaga perilaku kita. Contoh macam ni lah, kita pergi rumah orang kan, pergi rumah orang dengan berada kat rumah kita, beza. Duduk rumah kita, kita memang pakaian kita pun kita tak jaga dah. Pakailah apa baju yang sompek kadang-kadang ada tu dah tua tu kena baju pun tak pakai, berkamban dah ke rumah panih. Contoh lah contoh. Sebab rumah kita cucu buat perangai cubit, cucu buat perangai rotan, anak sendiri pukul, contoh. Tapi dekat rumah orang, anak kita buat perangai, cucu buat perangai, janganlah kita cakap. Sebab apa? Sebab ada orang. Sebab kita tahu ni orang ada, ni orang perhatikan kita. Macam tu lah kalau kita sentiasa rasa Allah ada dengan kita, jadi kita takkan buat perangai sewenang-wenangnya. Duduk dalam ni, duduk dekat di sini, dia rasa Allah Ta'ala nampak dia. Dia pergi kat kedai, dia nak makan ni kan, dia nak basuh tangan ni, nak basuh tangan ke tak, ada orang tu capai je makan, ada orang tu teringat dia, terasa Allah dengan Rasul pandang dia, dia terasa macam tu. Maka dia pergilah cuci tangan dia, sunnah Nabi, an-nazafatu minal iman kan. Dia minumlah air masak dulu pula, cerita kan. Semua dia ingat sebab dia rasa Allah Ta'ala tengok dia, dia rasa Nabi perhatikan dia, dia amal tak sunnah aku, macam tu lah. Itulah antaranya kan. Jadi lain kan kalau orang tu dia bila dia bekerja, duduk kat pejabat kan, atas meja ada duit, pegawai seorang pun tak ada, contohnya. Tak duit siapa tertinggal ni, tak adalah banyak sangat, dalam 10,000 macam tu, macam orang tak nampak dia nak. Macam tu. Kalau kita tengok yang kisah bagaimana Puak Ansar dan Muhajirin dulu kan, dia mana Nabi persaudarakan mereka, sampaikan satu kisah tu yang kita biasa dengar. Orang tu beli tanah, Puak Muhajirin ni beli tanah daripada Puak Ansar ni, beli tanah. Sekali bila sampai ke tanah tu, nampak ada satu poti, dalam poti tu penuh dengan emas. Kau tak faham omeh lah, emas. Payah waktu nak kena translate lah.
Jadi bila dia gol, gol boleh faham apa yang penuh rantai gelang semua. Dia cakap, tuan, dekat tanah tuan yang saya beli tu kan, ada peti lah tertanam emas semua dalam tu, tuan pergi ambil, dia kata. Bayangkan tu, dia siap bagi tahu, kau ambil. Dia kata apa? Tak, kau dah beli tanah, kau ambil lah peti tu sekali. Bergaduh tak nak. La ilaha illallah. Kalau kita cakap apa, bangang mau tu ambil lah kalau kita kan. Bergaduh tak nak. Dia kata tak ada, saya memang betul saya nak beli tanah je, saya tak nak beli tu. Dah kau beli tanah, apa yang ada kat tanah tu kau ambil lah. Sudah, tak apalah, kita jangan gaduh-gaduh. Kita tunggu siapa yang lalu kat sini kan, kita bagi kat dia. Lalulah seorang pemuda, dia pun cerita macam ni, kita orang tadi macam ni, jual beli tanah macam ni, apa itu jumpa benda ni. Jadi sekarang kami nak bagi kat kamu ambil lah. Dia kata apa? Aku dapat lalu kat tanah ni pun dah syukur sangat lah. Aku tak nak lah, tak nak. Kita lah cuba lalu kat tol tu kan, tol tu tol Slim River lah. Masuk kan, tiba-tiba ada seorang Ustaz Tamizi dia pegang satu bokeh buah ni, dia bagi semua, bagi. Ambil tak, saya tanya. Ambil. Tak ada siapa dah, saya dapat lalu pun okey dah Ustaz, Assalamualaikum. Tak ada. Ada yang pusing balik, kita rugi tak ambil, pusing ambil kan. Contohlah macam tu lah. Jadi lepas tu dia ke berunding, kau ada anak tak? Ada anak lelaki. Kau ada anak? Ada anak perempuan. Kahwin dengan dia orang, bagi harta ni. Tak yong pula, dia kahwin dengan anak dia, anak lelaki, anak perempuan kahwin, bagilah harta. Pada malam pertama bini yang cakap, bang, saya dapat kahwin dengan abang ni pun syukur benar dah. Saya tak nak. Itulah abang pun sama. Pulang balik. Ya memang tak jumpa kat Malaysia macam tu dah. Tak jumpa. Contohlah, tiba-tiba kita pergi berkursus, tiba-tiba ada program macam saya buat semalam lah, 2 hari semalam dekat Coral Bay, Pangkor tu, team building contohlah. Kita pun dapat masuk dalam hotel, ada kursus kan. Masuk bilik hotel, kita yang pertama masuk, buka pintu bilik. Dalam bilik atas katil kita ada satu beg, dalam tu penuh duit orang tertinggal agaknya. Tak adalah banyak sangat, dalam 10,500 macam tu. Siap kira. Jadi ambil ke tak ambil? Tak apa nak jawab kan, dia macam entahlah. Mana kita tahu, rezeki lah ni, dia kata. Kadang kalau cakap dengan hotel yang ambil, baik kita ambil ayat dia. Macam tu lah kan. Susah kan, susah nak cakap. Saya teringatlah satu ketika, perasan tak siapa pernah naik bus express, yang ada bus express tu sebelah ni seat satu je, sebelah sini 2 seat. 2 seat ni masa saya belajar dululah, sedih betul hati saya. Yang 2 seat ni, saya duduk belakang. Dekat celah antara 2 seat tu dia macam ada lubang. Dia macam ada lubang lah. Makcik yang duduk depan saya tu, dia terlelap, beg dia terjatuh dekat bawah, jatuh kat kaki saya. Apa yang patut saya buat? Ambil bagi dia balik? Kalau nak bagi, ikut lubang tu ke bagi dekat atas? Tuan beritahu saya. Berdirilah kan. Saya pun berdiri, bagilah kat makcik tu. Masa tu pergi ke Terengganu. Makcik, macam ni saya bagi. Dia tersedar, dia ambil tangan, nak curi ke apa? Dia cakap saya nak mencuri. Lepas tu yang sebelah dia pula pergi pula cakap bas, suruh berhenti bas, sebab nak cek satu-satu ada barang hilang ke tidak. La ilaha illallah, berhenti, buka lampu semua, tengok kira balik duit, tengok beli sak poket. Dah semua orang pandang saya. Masa tu belum sangsa debat lagi lah. Itu yang kena macam tu. Sedih betul. Saya kalau tengok memang tak boleh lupa tu, ke Terengganu. Wah, kita nak pulang balik ni. Itulah dia kan. Orang cakap tu, orang kata asam garam kehidupan kan. Agaknya muka-muka jahat agaknya masa tu, agak. Allahu Akbar. Ya, sabarlah banyak kan, macam-macam manusia ni kan.
Fudail bin Iyad ditanya, wahai Aba Ali, macam tadi kan, jadi bila dah dua-dua tak nak pulangkan balik, akhirnya dia buat keputusan macam mana? Orang yang berjual tanah ambil sikit, orang yang beli tanah ambil sikit, orang yang lalu tadi dapat sikit, pengantin tadi dapat sikit, kemudian yang selebihnya letak dalam reserve negara. Ya, macam tu lah. Punyalah baik lah orang kan, macam tu kan. Susah nak cari orang yang baik macam tu. Ada tu ada, tapi 1 dalam 1000 macam tu kan. 1000 pun tak ada tidak kan, 1 dalam juta pun tak tahulah kan. Tapi kita cubalah buat yang baik-baik kan. Kemudian Fudail bin Iyad ditanya, wahai Aba Ali, bila seseorang itu soleh, dia berkata jika nasihat pada niatnya, takut dalam hatinya, jujur apabila berkata, dan amal soleh nampak pada anggota badannya. Tengok, nasihat pada niat itu pun adalah niat yang baik, niat nasihat, niat yang baik-baik kan? Takut dalam hatinya, dalam hati itu takut, dia takut apa? Takut pada Allah, takut buat salah ya. Kemudian apa lagi? Apabila berkata dalam amal soleh, nampak pada anggota badannya. Maknanya bila dia bercakap tu nampak pada perbuatannya pun sama. Kadang-kadang orang cakap kau ni semayang lah, tapi dia tak semayang. Kau cubalah sedekah, dia pun tak sedekah. Jadi apa yang dia cakap tu memang yang dia buat. Macam tu kan. Ketika Nabi SAW Mi'raj, Allah SWT berfirman pada Nabi, ya Muhammad, jika kau ingin paling warak, zuhudlah akan dunia dan cintailah akhirat. Nabi berkata, Tuhanku, bagaimana aku zuhud akan dunia? Allah berfirman, ambillah dunia sekadar makanan, minuman dan pakaian. Jangan kau ambil untuk esok, dan selalulah berzikir padaku. Nampak? Ambil sekadar untuk makan, minum dan pakaian, tapi jangan ambil untuk esok. Mana kita dah simpan banyak untuk esok pula, sebab yakin esok tu ada lagi. Maksud dia, jangan berlebih-lebihan ya? Jangan berio-rio banyak sampai kita lupa kepada akhirat. Kita pun tak tahu lagi kita hidup sampai esok ya. Kemudian, ya Tuhan, Nabi berkata, bagaimana aku selalu zikir padamu? Allah berfirman, dengan menjauhkan diri dari manusia, jadikan salat sebagai tidurmu dan lapar sebagai makananmu. Rasulullah SAW bersabda, zuhud akan dunia meringankan hati dan badan, dan menyintainya membanyakkan kedukaan dan keprihatinan. Suka dunia adalah sumber segala kesalahan, dan zuhud akan dia adalah sumber segala kebaikan dan ketaatan. Maknanya, kesimpulan daripada apa yang Nabi pesan tu, lebihkanlah mengingat akhirat daripada dunia. Macam siapa yang datang ke pondok ni kan, insya-Allah nasa sebab nama dia tak sebut, apa, kuliah kelas perdana, tak ada. Dia tak sebut kuliah first class, tak ada. Dia sebut pondok, sebut orang masuk dalam mana pondok lawa-lawa lah bangunan ni. Orang membayangkan pondok tu yang ni, tapi nak bagi tahu lawa mana pun dunia, tapi yang mustahaknya adalah roh di dalamnya. Ingat akhirat banyak-banyak kan. Macam ni kan, kita sampai kejap-kejap kan semua pergi masuk wakaf kan, bagi sumbangan kan. Kejap kan minum pun masuk tabung pondok mualim kan, duduk senyap donga kuliah kan, semua akhirat. Tak ada siapa dia yang duduknya semua dapat allowance RM50 sejam. Mana ada. Kalau macam tu orang tua semua tolak ke belakang, budak-budak muda berabut dah dapat allowance kan, agak macam tu lah kan. Budak-budak muda kadang macam tu, punya tahu semua nak kena bayar baru datang kan, contohlah. Macam ni kita lah yang bayar. Sebab apa? Sebab kita yakin yang kita bayar tu kita punya. Ni kodokut kan, keluar masjid, start motor tak boleh, apa hal motor ni, minyak habis kan. Tadi waktu lalu tabung kodokut, dia teringat Ustaz Samsul dulu pernah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Jadi yang dia sayang dia kena bagi. Masa lalu tabung depan mata tu, dia buka, dia sibak ambil duit tengok ada 2 line, satu RM100, satu RM5.
kau kena bagi yang paling kau sayang. Jadi dia kata dia bagi RM5 sebab dia tak sayang sangat kat satu itu tu. Nah, tu akal lah tu. Tak tahulah dia nak mengakal siapa, tak tahulah. Masuk RM5 dan dia sebenarnya dia rasa 100 tu dia punya. Tu start motor minyak habis. Motor ni pula tu skuter yang moden ni kan. Oh, yang budak-budak ride sekarang ni. Pailah isi minyak. Pap, habis RM15, tinggal 85. Lepas tu jalan, dah isi minyak, tadi tolak. Dah minyak, baru nak jalan tap. Tayar pula bocor. Pergi kedai tayar. Habis lagi RM20, tinggal 65. Allahu Akbar. Start engine, tak bocor, minyak resi, okey jalan. Boga-goga apa dia? Ber, pahala ni. Telefon bunyi. Berhenti tepi jalan. Pahala. Bini yang telefon. Abang jangan lupa beli topung, beli gula, beli minyak, beli ni. Beli kat mana? Kat Pondok Maklim dia. Beli kat kena. Belilah. Kat mat lah. Beli. Habis lagi RM30. Daripada tinggal berapa tadi? Dah tinggal 65 tadi. Habis lagi tinggal 35. Lepas tu baru keluar daripada pasar raya, tersompak dengan kawan lama. Weh, hutang dan RM30 mana nak bayar? Aduh, kau hutang kau. Yang itu kau kata nak pakai. Oh yolah, bayar 30, tinggal RM5. Yang dia pegang tadi RM5 dengan dalam tabung tadi RM5. Yang dalam tabung tadi dia punya, sama juga yang tadi langsung bukan dia punya. RM5 yang kat tangan dia tu pun belum tentu lagi dia punya. Jadi berapa ada lagi dalam beg tu? Apa yang habis bagi kat Ustaz Tamizi? Habis bagi. Kalau tak nak Ustaz, hari ni tak bawa duit dah. Lurut dengan golang tu. Lurut dan apa? Pandailah Ustaz Tamizi nak beri gadai yang tolak dapat berapa. Contoh ni betul lah. Iyo. Dunia ni tipu-tipuan. Lagi kita rasa kita punya, bukan kita punya. Beli jam, hoi lawa jam ni, mati, buka ke orang jam tu, faham? Masuk dan satu dompet, habis jam tu. Orang lain cucu berobot pula, cucu nak jam matuk, habis jam. Apa ini kan? Tak ada kan? Mana kita punya. Jadi jangan perasan kan? Telefon lawa-lawa pun orang punya, habis ya. Ni lawa botol tudung kau. Ui, lawa. Bawal eksklusif. Bawang eksekutif. Bawang mana tu? Tudung bawal siakap Datuk K semua tu. Kan. Tolokong Siti Kalilah. Tu murah sikit pada Siti Khadijah. Belilah. Akhirnya bukan kita punya. Kan? Brush la ilaha. Ini memang belian botol ni, bukan tipu-tipu ni tau. Oi, macam ni meletakkan dalam bokeh, bersusun kat rumah. Ada rak khas. Tudung pun ada almari khas untuk tudung. Jangan main-main. Dry cleaning. Tak mainlah pakai iron biasa. Rusak tudung tu. Kan? Bergalon nanti tudung tu, tak boleh. Macam tu lah. Tapi akhirnya bukan kita punya. Kereta lawa parking. Lagi besar kereta tu, lagi depan parking lagi kecil, lagi jauh duduk Macam tu lah. Dalam banyak-banyak kereta ada satu Azia yang berani parking dalam tu. Azia Samsul Debat. Kan? Susah juga mana. Naik kereta besar, berlagak nampak susah juga. Naik kereta Azia, susah hidup dia sekarang. Susah. Semua susah kan. Jadi akhirnya apa? Pedulilah apa orang cakap. Kan? Mana yang kita buat tu, yang penting jangan kita cinta dunia. Ya. Bahawa ba'du salihin, lalu pada sekumpulan orang di situ ada tabib, maka dia berkata, wahai tukang mengubati jasad,
apakah engkau boleh mengubati hati? Dia tanya. Apakah engkau boleh mengubati hati? Tabib itu berkata, boleh. Katakan padaku, apakah penyakitnya? Wah, kata tabib itu, dia tanya. Lalu dia berkata, dosa telah membuat hati gelap hingga keras dan kering. Lalu tabib berkata, ubatnya adalah tadarruk dan istighfar di tengah malam dan waktu petang, segera taat pada Allah dan mendekatkan diri padanya. Itulah ubat hati dan pembalut segala cela. Masalah kita tanya balik di itu kan, istighfar tu bila? Kadang-kadang time terperanjat baru istighfar kan, time terperanjat terkejut nampak suami balik, astaghfirullahalazim. Masa bila balik dia marah lelaki kalau tak terperanjat memang tak istighfar. Tu masalah tu kan. Kok rajin pernah sahabat tanya, kaifana astaghfir ya Rasulullah? Nabi ajar astaghfirullah. Kok kita rajin lagi? Astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Ataupun astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Yang Nabi tak ajar, yang budak-budak sekarang buat astaga teh. Tu Nabi tak ajar tu. Astaga tak ada ya. Astaga. Kadang-kadang orang perempuan tak habis tu. Astaga. Berhenti dah situ. Astagfirullah. Kan? Istighfar banyak-banyak. Kan? Rupanya istighfar ni lah kan, amalan yang sahabat pun dulu buat paling kurang pun 70,000 kali sehari. Kita kalau imam tu buat lebih 3, mulalah kita mungut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sallallahu alaihi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Besok Sallallahu alaihi la ilaha, itu kampung. Sallallahu alaihi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. 3 kali. Dia sambung astagfirullah sampai kali lah buat Orang belakang dah mula, bila lah nak meninggal imam ni. Tentang masalah tu. Buat lebih marah. Biarlah dia. Sebab istighfar ni, yang pertama Nabi janji apa? Akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan akan didatangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Orang saya perhati tadi, waktu baca mak surat tadi kan, orang yang belakang paling rajin, astagfirullah, kuat tadi. Astagfirullahaladzim. Allah mantara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. 5 sambal dia dapat tadi. Dah orang lain tak dapat. Mungkin istighfar kurang tadi tu. Agak tak ada lah. 5 sambal ambil tadi. Sian orang belakang. Tak ada lah, bukan rezeki. Kan? InsyaAllah kena buat banyak lagi. Sikit nak bawa, dah kena marah dah sama sulbat tadi. Dah bawa 2 kotak, lain kali bawa 4. Bawa 4 tak cukup, lain kali bawa 10. Takkan tu semua tu. InsyaAllah lain kali saya suruh bawa, memang untuk pondok mu'alim buat 300. Agak macam tu lah kan. Pek seorang satu. Aduh, ramai yang poso ada yang lolap megang pakai sambal, tak makan tak boleh, dia poso ni. Kan? Okey. Jadi makna kata nak ubatkan hati dengan tu lah. Kita zikir banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Masuklah kita istighfar tadi kan. Seorang lelaki memberi seorang hamba, maka hamba itu berkata, wahai tuanku, aku punya 3 syarat untukmu. Pertama, tuan jangan melarangku solat maktubah jika telah datang waktunya. Silakan tuan memerintahku di siang hari, tapi jangan di malam hari. Sediakan tempat untukku di rumahmu yang tidak boleh masuk ke situ selain aku. Lelaki itu berkata, baik, aku akan penuhi permintaanmu. Apabila sampai di rumah lelaki itu, si hamba itu pergi mencari bilik yang sesuai untuknya. Tiba-tiba si hamba berkata, aku memilih yang ini. Maka aku berkata, mengapa engkau pilih bilik yang telah buruk dan rosak ini? Si hamba berkata, yang rosak ini apabila aku bersama Allah adalah seperti taman.
Lalu dia mengabdi pada tuannya di siang hari dan beribadah pada Tuhannya di malam hari. Pada satu ketika tuannya berjalan sampai ke bilik hambanya. Bilik itu nampak terang dan hambanya sedang sujud. Di kepalanya ada sapu tangan dari nur tergantung antara langit dan bumi. Sedang si hamba itu bermunajat pada Allah lalu berkata, "Ya Tuhanku, Engkau pikulkan beban atasku untuk tuanku, maka aku mengabdi padanya di siang hari, jika tidak tentu aku mengabdimu siang dan malam. Ampunilah aku." Tuannya melihat dia sedemikian rupa sampai pagi, lalu dia kembali dan menceritakan hal itu kepada istrinya. Pada malam yang kedua dia mengajak istrinya mengintai di bilik itu dan melihat si hamba sedang sujud dan sapu tangan berada di atas kepalanya. Maka mereka melihat dan menangis sampai pagi. Lalu mereka memanggil si hamba itu lalu berkata, "Aku merdekakan kamu kerana Allah hingga engkau boleh beribadah kepadanya dengan lebih banyak." Lalu si hamba itu mengangkat tangan ke langit saya berkata, "Wahai pemilik rahsia, sesungguhnya telah terbongkar. Aku tak ingin hidup setelah termasyhur." Pilih bilik yang paling teruk. Sebab apa? Sebab dengan tu dia tak ada lupa diri. Tu sebabnya bila saya jadi duta untuk program travel umrah kan, paling susah bila dapat package yang mewah ni. Susah betul. Bayangan saya pergi dengan adik saya dulu. Saya boleh bawa seorang kan, kota percuma bawa seorang, saya bawa adik saya. Seorang 2 katil. Macam mana tu? Seorang 2 katil. Yang baru ni bulan 3 saya pergi. Satu bilik tu saya punya. Dalam bilik tu ada 5 katil saya seorang. Setiap lepas semayang 1 katil. Kena gili-gili berasa semua katil tu. Macam tu lah kan? Tapi sebenarnya dia lagi mewah, lagi dakik, lagi borek sebenarnya. Cuba perasankan dulu kan, macam mana ibu-ibu, ayah-ayah dulu masa pergi dulu, pergi haji ke pergi umrah, bila dapat lagi jauh, sebenarnya kita lagi fokus nak ibadah sebenarnya. Kita tak ada sibuk nak duduk kat bilik. Kita nak pergi juga. Tapi yalah, betapa hebatnya kan rezeki Allah bagi kat orang dulu. Orang dulu zaman arwah nenek saya dulu dengan mak saya dulu masa pergi boleh mengaji depan Kaabah tu. Hari ni mana boleh duduk kena halau dah. Kan? Depan Kaabah boleh mengaji. Boleh pegang kain tu, keliling boleh pegang. Sekarang dekat satu kawasan tertentu dia dah pasang palang tu dah, tak boleh nak dekat pun. Termasuklah dekat Hajarul Aswad tu pun tak dapat. Kan? Sekarang bayar makin mahal. Itulah dia. Nak bagi tahu kan keadaannya memanglah dah berubah, kan? Dah berubah. So, dia kata dia minta ampun sebab siang tu dia bekerja dia sebagai hamba. Dia tertakluk pada Tuhan dia. Malam dia beribadah, dia minta ampun dengan Allah, tak dapat dia beribadah sangat pada waktu siang. Dia minta izin dengan Tuhan dia, bagilah aku semayang pada waktu semayang tu, janganlah kau halang aku semayang pula. Bagi, tapi dia minta ampun tak cukup banyak lagi. Itu sebab dia ajak isteri dia tengok menangis dia. Aku pun tak cangkau kat fikir macam tu kan. Maka dia merdekakanlah supaya dia dapat semayang lebih banyak, dapat beribadah lebih banyak lagi kepada Allah. Dan dia kata, maka aku minta mati sahaja. Kan? Dia minta mati. Dia kata dia tak ingin hidup setelah termasyhur. Dia termasyhur apa? Sebab dia dapat lepas bebas daripada menjadi seorang hamba. Jadi dia kata apa dia tak nak hidup dah. Dia kata dia lagi rela susah. Itu sebab kadang-kadang ada manusia ni, kalau kita perasan dalam hidup ni, dia boleh tahan lagi ujian susah, tapi tak boleh tahan ujian senang. Hari tu masa susah, rajin pergi pondok mu'alim, tumpang dengan kawan, contohlah. Rajin pergi masjid. Ada orang kampung macam tu kadang. Dapat dia duit, tiba-tiba rumah dah besar, dah makin payah lah pergi masjid. Contohlah kan. Dulu elok, bini dah tak ada, anak dah besar-besar, tinggal seorang-seorang. Elok, jajab masjid, kahwin. Dapat lah bini budak elok, muda batu. 30 janda berhias. Janda tu baru kahwin. Dia kahwin, masa dia kahwin dulu laki tercokik sudu mati. Contoh. Anak pun tak ada. Tapi kahwin lah, dah tak datang. Dah sebulan lebih dah haji tu tak datang surau masjid. Mana poin dia? Dia kahwin. Ya kau handa orang tua tu. Jangan golak, ni rezeki. Mana kita tahu
Mengandung pula, la ilaha illallah. Poi hantar anak pergi tadika, mampu pun tak percaya tu anak dia. Hantar cucu kau tanya kan. Contohlah. Tu rezeki masing-masing. Kadang-kadang dapat nikmat senang, lagi susah rupa. Tu sebab biarlah susah. Kadang-kadang kan dalam keluarga pun masa susah adik-beradik boleh bersatu. Tapi sebabkan duit berpecah bola. Semua kira kenapa dia ni dapatnya, kenapa dia dapat tu, kenapa dia dapat ni, kan? Yang seorang tu pula mengalah, ialah biarlah. Kan ada yang macam tu. Macam mana? Kan? Macam mana? Kan? Tu sebab kadang-kadang orang takut senang, biar dia susah. Biar dia rumah kecil, tak apa. Kan? Biar dia motor buruk. Dia seorang ada seorang pakcik ni naik motor buruk. Sekarang motor dah lawa, dah anak yang bagi kot. Tapi motor tu daripada pagi sampai ke malam dia memang keluar dalam bakul motor tu ada botol mineralnya, ada satu buku nota dengan pen. Dia akan daripada pagi sampai malam pergi majlis ilmu, daripada pagi sampai malam. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah sebelum Jumaat. Petang kan dia cari kuliah mana yang ada petang. Kemudian malam kuliah maghrib, lepas kuliah maghrib pergi isyak, baru dia balik rumah. Hari-hari macam tu. Naik motor ya. Alhamdulillah anak-anak bukan tahu pun, anak berjaya semua. Tapi ada orang macam tu. Kan? Jadi disebutkan kemudian dia berkata, Tuhanku, ku minta mati saja. Orang tadi tu bila dia dah mereka takut dia. Mati lagi elok lah, tak apalah, biarlah aku mati saja, ya Allah yang minta. Kemudian si hamba itu jatuh lalu mati. Demikianlah ehwal orang-orang yang soleh. Dalam kitab Zahiri Riyad tersebut, Musa AS ada teman yang menyukainya. Pada satu hari dia berkata, hai Musa, mintakan pada Tuhanmu agar memberikanku makrifat kepadanya. Lalu Musa berdoa dan dikabulkan makrifat, kan? Teman itu hidup bersendirian di gunung. Maka Musa berkata, Tuhanku, aku kehilangan temanku. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Musa, orang yang makrifat kepadaku tidak menemani makhluk selamanya. Dia dah terasa, dia nampak Allah, dia rasa dia berhubung dengan Allah, tahu. Maka dia dah tak peduli dah manusia ni. Dunia ni langsung tak peduli, tak diapik kan orang Negeri Sembilan kata. Kan bini lawa pun dah tak nampak dah. Iya. Cuba kita tengok kisah Zulaikha dengan Nabi Yusuf kan. Bila dia dah berkahwin dengan Nabi Yusuf, kecintaannya pada Allah melebihi segala-galanya sampai dia takut tengok muka suami itu. Suami dia handsome. Dia takut kalau tengok suami itu dia lupa ke Allah. Jadi dia kurung, dia tahan diri dia tak nak tengok suami itu. Kalau suami dia panggil kejap-kejap, capek dia lagi masuk dalam bilik, dia nak semayang, dia nak mengaji, dia nak berzikir. Macam tu lah. Dapat tak kita macam tu? Payah termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang no. Iya, tu sebab Habis carilah bini yang tak lawa, Ustaz. Senang tak? Ya boleh dah. Hari ngadap muntah tak ada daya dah. Kan? Tapi biarlah elok kat mata kita, sudahlah. Kan? Macam tu. Tapi kau lawa tu nak Ustaz, nak tak Ustaz? Nak lah kalau dah dia nak kayak gitu. Kan? Tapi jangan sampai menyebabkan kita lupa kepada Allah. Kan? Tersebut pula dalam khabar Nabi Yahya dan Nabi Isa AS berjalan di pasar dan ada perempuan mengerlingnya. Menjaling perempuan tu. Mengerling tu main mata lah. Kan? Yahya berkata, demi Allah aku tidak merasakan itu. Lalu Nabi Isa AS berkata, Subhanallah, badanmu bersamaku, dan di mana hatimu wahai anak paman? Jika hatiku ingin pada selain Tuhanku, tentu kukira aku tidak makrifat kepada Allah. Dikatakan makrifat sesungguhnya adalah menceraikan akan dunia dan akhirat dan hanya menginginkan maula, menginginkan yang lebih besar, yang lebih utama. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mabuk oleh minuman mahabbahnya, hanya sedar setelah melihat Allah, dia di atas nur dari Tuhannya. Macam itulah bila dia dah rasa tu kenikmatan, kecintaannya kepada Allah dan Rasul, maka yang lain sudah tidak penting lagi. Kalau kita fikir-fikir baliklah, macam manalah orang yang ada harta boleh menyumbangkan, menginfakkan duit dia untuk beli tanah sampai 5 juta, 6.5 juta di Soman yang saya cerita tu kan. Macam mana dia boleh keluarkan duit dia? Kita cakap dia kaya boleh lah, tapi betul ke kalau kita kaya kita boleh jadi macam dia? Belum tentu lagi kan? Belum tentu lagi. Belum tentu kita boleh jadi.
Yang sikit pun belum tentu kita boleh jadi macam mana orang sikit bagi sedekah. Belum tentu lagi. Itu sebab kalau rasa nak bagi, bagi je. Jangan fikir-fikir banyak. Bila fikir banyak tu yang susah tu. Sudahnya fikir nak bagi banyak, kau dah bagi sikit. Sudah langsung tak bagi. Dia punya fikir tu lama benar, kan? Lama benar fikir. Jadi apa-apa pun kita kena ingat dunia ini sementara sifatnya. Jadi janganlah kita terlampau sayangkan perkara-perkara yang bersifatnya sementara. Kadang bergaduh pasal harta, kan? Bergaduh adik-beradik berpecah belah. Setelah 20 tahun yang berobot tadi semua mati dah. Tapi bergaduh tu berterusan nak berapa keturunan, cucu-cucu anak semua jadi tak baik. Jadi mana hebat perebutan tu tadi? Apakah hikmah yang kita boleh dapat? Tak ada apa. Tak ada kebaikan pun. Melainkan silaturahim tu jugalah yang besar nilai. Kadang bergaduh sebab dek lembu. Bergaduh sebab dek lembu berapa ekor yang ditinggalkan oleh arwah ni berabot nak, tapi yang seorang tu berabot nak boloh, yang seorang tu berabot nak jual. Dia dah fikir keuntungan, contohlah bergaduh. Tapi bukan nilaian tu yang jadi ukurannya, tapi silaturahim tu juga yang jadi ukurannya. Tu yang baru ni kan heboh pasal bergaduh dalam netizen ni, cerita pasal kan baru ni keluar filem Mat Kilau. Bergaduhlah orang Malaysia dengan Indonesia kat dalam internet tu. Orang Indon kata silat tu Indonesia yang mulakan dulu. Indonesia punya tu. Orang Malaysia pula tak ada, silat tu datang Malaysia. Orang Malaysia dulu yang bersilat dulu tu. Yang hana Malaysia kata Malaysia dulu, Indon kata Indon dulu. Sudah ditanyalah dekat yang watak yang pesilat yang dekat dalam yang Indonesia, pelakon Indonesia tu, Yayan apa nama tu, yang rambut panjang tu, yang banyak bersilat tu, banyak berlawan kan. Tanya dia apa pandangan Yayan tentang ada yang beritahu silat tu datang dari Indonesia, yang ni pula cakap datang daripada Malaysia. Dia kata apa? Silat itu kan silaturahmi. Jadi yang paling pentingnya silaturahmi, bukannya siapa dulu, siapa mula, yang penting silaturahmi. Iyalah. Dah tentu silat cakap Hanafi tu Hanafi punya. Silat gayung punya. Habis itu. Dan banyak cerita kan. Tak lama ada silat Tamizi tak kan. Adalah silat Muallim. Mana tahu? Tak tahu ke gaduh. Buatlah silat apa? Kan? Dia ada satu lagi, silat Kalimah namanya. Silat Kalimah ni kaki lima. Mana nampak orang lari kat kaki lima tu, lari. Kan? Takut pun lagi lah. Membujur lalu melintang pukang. Bukan melintang patah dah. Melintang pukang lagi. Kan? Jadi kadang-kadang kita berabot sebab apa? Nama, harta, semua sebab dunia. Jadi tuan-tuan dan muslimin, tak usahlah kita bergaduh lagi, bercakap untuk benda-benda dunia yang sementara sifatnya, kerana akhirnya akan melebarkan lagi jurang silaturahim di antara kita. Tak usah, kadang tak berbaloi pun. Yang kita kerja tu pun kadang-kadang dah sementara sifat, kadang benda tu dah tak ada, hancur sudah. Rumah pusaka yang dirobot tu sudah tak ada orang dah, berabot, hancur rumah tu, raput, tumbang, terbiar. Akhirnya anak cucu cicit tak dapat manfaat. Tak ya. Usahlah. Itu sebabnya kalau kita redha senang. Nak selamat hidup dunia ni 5. Pertama sabar. Sabar berbanyak. Kedua syukur. Ketiga tawakal. Serah ke Allah banyak-banyak. Keempat ikhlas. Yang kelima redha. Senang. Ada 5 ni selesai lah. Tak ada maning-maning kepala dah. Tak dapat itik tak apalah. Contoh macam tu lah. Baik macam mana? Balik kan singgah lah makan itik dekat sebelum tol Behrang tu. Ada topi tu, ada itik salai. Aduh, sedap boleh tahan tak? Boleh lah. Itu yang makan sedap tak yang dapat tu? Alhamdulillah ada yang jawab sedap. Okey. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung nanti dalam bab 12, iaitu iblis dan seksaannya. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punya kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.